So sekarang ni kita akan pergi kepada kita punya nota hari. Okay, tiba-tiba baru nak masuk nota, duk cerita sampai setengah jam, cerita nota kan. Tak ada masalah, pasalnya saya penting adalah saya care pasal you. Saya bukan orang jenis ikut nota ataupun syllabus, tetapi you nak kena clear. Ya, betul Alim, ini satu masalah juga, iaitu dia kata, Cik Alim kata, ada ilmu tapi tak ada action pun tak ke mana. Kan, tahu tapi tak buat apa. Sebab skill yang you belajar sekarang ni, skill yang you ada pada you adalah skill kehidupan. Skill yang you belajar, skill yang you ada, yang saya dah transfer adalah skill kehidupan. Saya kan, kalau you nak tahu, ada setengah-setengah bisnes tak adalah terlalu tinggi sangat, tapi saya make tons kan dari segi value money kan, tapi kerana skill yang sama, skill yang saya sedang transfer pada you. Faham tak? So maksudnya jangan anggap benda ni kerja, jangan anggap benda ni lah aku memang belajar ni pasal aku nak buat kerja. No, this is a life skill. Pasal apa life skill? Pasal you tahu benda ni you boleh buat apa saja nanti. You nak kat bisnes, you buat part time kan, you nak jadi employee yang lebih baik dari segi standard, dari segi kualitinya, dari segi strateginya. Ini cara dia kan. Alright. Dan saya tak nak sentuh benda yang macam boleh Google, boleh YouTube. No, saya nak pergi kepada real experience. Real experience you, real experience saya, real experience kawan-kawan kita kat sini. Alright? So kita akan pergi dekat sini. Alright? Okay. So ini adalah asas pemasaran digital. Kan, 3 asas pemasaran. Saya bagi 3 asas. So nombor 1 ialah yang saya duk cerita tentang rules 2080. So ini adalah rule 2080. So rule 2080 ialah bermaksud nombor 1 ialah kita kena faham, iaitu ini semua langkah demi langkah. Di mana kita akan cover juga, penting juga 20%. Kan, teknikal dan platform. Kan, teknikal platform tu macam mana? Kan, macam mana guna Shopee, macam mana guna ni, contoh iklan. Kalau you nak tahu, kan satu benda yang macam agak kita rasa macam tak resonate dan juga tak logik, you tahu apa benda? Kan? Last sekali digunakan pilihan sebab how you do anything is how you do everything. Jadi jangan terlalu fokus kepada tools. Okey, ni adalah skill kehidupan. Okey? So sekarang ni nombor 1 ialah you kena clear lah. Kalau kita tengok ialah kepada technical tools, contoh kadang-kadang benda yang tak perasan Saya bagi contoh Pernah tak kita terfikir contoh, iaitu kita dah buat iklan dekat Facebook kita dengan harapan orang pergi ke Facebook, atau kita kat YouTube kita dengan harapan orang pergi YouTube kita. Tetapi pada masa sama juga pernah tak kita fikir kita buat iklan di Shopee tapi kita bagi tahu pasal kita punya seminar training ataupun kita bagi tahu pasal geran. Pernah terfikir tak? Mungkin ada orang buat tapi kita pernah terfikir tak? Ataupun pernah terjumpa tak? Surprisingly, Shopee, Lazada, kita boleh iklan benda-benda macam tu. Ada orang yang jual e-book saya bagi percuma, dia jual RM10 tu. Saya tengok sale dia ada 250 sale. Dia kata, gila, aku bagi free dia. Tapi saya tak marah dia lah. Sebab situ memang kau dengan percuma. Okay? Jadi saya nak you clear dekat sini. So maksudnya lah, kita kena faham ialah konsep ni. Faham ni? Tak, itu cerita satu orang jual e-book. Tapi pada masa sama juga, kita terlalu fokus kepada produk kita. Tapi rupanya ada audience dekat situ. So audience kita define kemudian lah. Okey, kita patah balik kepada kita punya screen. Okey? Kita boleh. Hajar, saya respect Hajar. Siap ada mic semua sebagainya. Ada earphone besar tu. Dan tadi very clear suara dan saya rasa you professionally use. You mute, unmute. Maknanya you dah get used dengan Zoom punya application. Very good, I respect. Kan, kalau Hajar boleh buat, takkan kita orang muda tak boleh buat. Come on lah. Masih lagi duk busy. Okey. Alright, so kita pergi dekat sini. Alright, kita buat. Okey. Saya dah minta Cik Mira bantu saya koordinator program ni untuk hantar email pada anda, dan saya juga akan blast email juga untuk pas ni untuk guna. Okey. So satu adalah technical platform. Jadi kita tengok Facebook. Okey, saya cerita pasal yang pertama ialah Facebook So saya akan besarkan ni, saya nak cerita satu ialah Facebook. Okey. Agak-agak you lah. Facebook ni orang kategori mana guna? Agak-agak you. Kita ni pasal understand platform. Facebook dulu. Berapa agak-agaknya umur dia? Agak-agak. Berapa umur dia agak-agak? You tulis ataupun you boleh onkan mic bagi tahu saya. Tak ada masalah, kita juga boleh kena. Berapa agak-agak umur dia? Sekitar berapa umur berapa? Dan siapa dia agak-agak? Agak-agak. Saya nak main your teknik agak-agak dulu kan. Come on, takkan nak main agak. 25 hingga dekat 50 lebih lah sekarang ni. 25 dekat 25 lebih kan. Dan ada satu fakta 35. Ada satu fakta saya nak share pada you. Thank you Ilyas. Saya nak share pada you ialah satu fakta saya baru dapat baru ni, iaitu kelakar masa itu saya tengah running program Jom Digital, ada salah satu speaker ni daripada apa tu nama dia, makanan Jepun tu, bukan shisha, apa nama dia, sushi. Nama dia macam tu lah, dari segi marketing tu dia bagi tahu, iaitu dia kata orang yang guna Facebook ni sekarang ialah mak bapak kita. Dia kata mak bapak kita, dia kata come on mak bapak saya 39 jadi saya kata wah lama aku guna Facebook, dan obviously orang yang berumur, dia kata ni dah jadi dinosaur kan. Saya kata saya resonate, dan saya buat research lah,
ada betul juga sebab kebanyakan anak muda kat mana sekarang ni? Anak muda ni bukan bermaksud ialah umur 45 tahun walaupun 45 tahun dah main iPad dan sebagainya. Saya maksudkan ialah sekarang ni ialah kategori let's say 20 ke bawah. Kebanyakan kat mana? Bigo. Di Bigo, di apa lagi? TikTok. Ya, betul. Kan, betul tak? Betul tak? Betul. Ya, jadi kita kena faham ni. Jadi bila very good. Jadi sekarang ni kita pula duduk nampak apa kejadah TikTok kan? Apa kejadah nari-nari. No, you tahu tak itu adalah satu tempat besar untuk kita influence, memberitahu dia sebenarnya lah ini sebenarnya daripada awal program kita, ini daripada awal apa yang kita buat. Daripada awal apa yang kita offer sebagai agensi, sebagai business, kan sebagai juga orang je buat freelance. So ini tempat-tempat dia. Okay, thank you so much pada yang kongsi tadi, saya sangat appreciate. Jadi ini yang saya nak you nampak dan juga you faham sikit demi sikit dan sekaligus memberi gambaran pada kita, kan? Jadi kita kena clear dekat sini, iaitu nombor satu ialah kena faham dari segi konsep ni. Sekejap saya pergi tengok setting. Serupanya saya ada besarkan saya punya screen tadi, saya tak perasan. Okay. Alright, ni nombor satu. Okay, you nampak, saya rasa you nampak kan? Okay. Lepas tu jadi sekarang ni saya nak you nampak dekat situ. Okay, satu ialah Facebook. Nombor dua lah kita kena faham lah dekat YouTube. Berapa umur orang YouTube dan berapa ramai orang dalam YouTube, saya tanya you sekarang. Ataupun ada tak you guna YouTube dengan Facebook? Mana satu? Saya nak tanya you yang audience sekarang ni. Cepat, come on. Tolong saya. YouTube, sebab saya nak benda ni, apa dia? Generasi muda pun dah ramai kat sana lah sekarang ni. Dekat mana? YouTube. Tapi dah kira mungkin dia punya dari segi umur tu mungkin generasi muda tu antara 18 ke atas pun dah ramai lah dekat YouTube. Okey, lagi apa lagi pada YouTube? Apa lagi you nampak? Andaian kita je. Apa lagi nampak? Anak kata mak bapak kita lebih suka Facebook. Dari kecil nak pakai YouTube, Haniza kata. Lourdes kata FB, YouTube dan juga TikTok itu orang muda lah. YouTube ni sebenarnya, kenapa saya sebut YouTube? YouTube adalah the biggest. Kita kata budak-budak, betul tak? Kita kata ialah mungkin ini adalah budak-budak Kita nampak mungkin budak-budak ada. Tapi saya tanya you ada tak ternampak viral baru ni pasal Sugu Fabita? Tak silap saya. Betul lah Mira? Nama dia Sugu Fabita. Sugu. You pernah dengar tak Sugu? Dia buat rancangan apa? Saya tanya. Memasak. Maknanya you boleh tahu. Okey, siapa yang kenal Sugu? Tulis kenal. Saya nak tengok berapa ramai kenal. Kita ada 100 lebih. Terima kasih yang join untuk pagi ni, sangat appreciate. Saya tahu you mungkin ada meeting ke ada benda lain, tapi saya sangat rendah diri dan rasa blessed lah. Terima kasih banyak you join saya. So itu yang cerita dia. Saya berpendapat lah kebanyakan kita tahu pasal tu. Jadi you rasa yang tengok Sugu tu budak 7 tahun ni. Berapa umur dia yang tengok Sugu? Orang dewasa 50 mungkin yang suka masak. Tu cerita dia. Jadi range dia sebenarnya very good. So maksudnya lah range dia besar sebenarnya. Jadi kita duk nampak YouTube adalah satu benda, tengok benda ni cerita, tapi kita tak sedar yang kita guna YouTube. Kan kita tengok mungkin entertainment, kita mungkin tengok dari segi berita-berita, kita mungkin juga subscribe kepada live streaming contohnya di berita-berita sekarang ni, live streaming atau program-program yang kita tak perasan. Okey, saya tanya you, apakah beza utama dari segi konsep pemasaran? Apakah beza utama dari segi konsep pemasaran Facebook dengan YouTube? Apakah beza utama dia? Agak-agak. Boleh onkan mic pun cakap ataupun boleh tulis kat situ. Apa agak-agak dia? Apa agak-agak dia? YouTube lebih powerful. Okay, why? Why YouTube more powerful? Why Sebab apa? Macam pengalaman saya, semua customer jumpa saya punya web ataupun apa semua melalui YouTube kebanyakannya. Okay, very good. Okay. Very good. Okay. Okay, you kata lebih power. Kenapa? Dan dia pergi kepada you punya customer, dia dah hubungi you rasa mudah tak convert sale ke saya tanya you? Okay, berdasarkan pengalaman saya, biasanya bila saya dah berhubung memang saya boleh close sale. Sebabnya dia dah masuk satu funnel lain, iaitu dia dah mula contact, betul tak? You dah jumpa. Daripada luar dia tak kenal, lepas tu dia kenal, lepas tu dia dah hubungi, betul tak? Dia dah fasa ketiga kan? Lagi satu, dia lebih yakin sebab apa? Bila dia tengok video kita, dia dah nampak muka kita. Bila kita hubungi dia, keyakinan tu lebih timbul lah. Ya, sebabnya real people lah, real person lah. Okay. You rasa-rasa YouTube ni you rasa-rasa biasanya orang buat apa dekat YouTube? Orang tengok iklan kat YouTube ke orang mencari sesuatu kat YouTube? Saya tanya. Okay, dia sebenarnya cari info sebenarnya. Cari macam saya punya YouTube, kebanyakannya saya buat dalam kereta. Bila saya memandu, contoh sebab saya salah seorang stokis untuk produk Black G.
Bila saya naik kereta, saya pergi COD, saya buat live. Saya buat live kat situ. Bila dah live dekat FB, saya upload balik turun dalam saya punya ni, saya masuk upload dekat YouTube. Jadi dia dua channel kita kena. FB kena, Facebook kena. Okay, so yeah, exactly macam saya punya bisnes lah. Dua-dua ni benda wajib lah. Cuma point utama ialah di YouTube lebih mudah convert pasal ada iklan, ada video dan sebagainya, lebih mudah kan. Okay, apa beza? Tadi saya tanya ialah apa beza dekat YouTube lah. Lourdes kata sedang mencari. Sebenarnya orang masuk YouTube sebenarnya dia mencari. Dia memang dah clear dia nak apa. Faham tak? Okay, apa beza di Facebook? Apa beza di Facebook? Kita buat iklan kat Facebook. You biasa tak iklan kat Facebook macam-macam. Netizen cakap, kata kesat ataupun kata tak kesat, tak kisahlah. Marah you semuanya. Ada tak iklan you yang orang tak suka? Ada, memang ada. Bila kita post tu ada yang komplain tak macam tak kena apa benda kan. Tapi kalau kat YouTube memang dia komen aja. Kita jawab tenang. Ada juga seorang dua tetapi dia bukan maksimum. Sebabnya kan, sebabnya ialah dekat Facebook macam Zafir cakap very clear lah. Facebook ialah sebenarnya ialah orang datang untuk post dia tengok-tengok dan keluar iklan dekat dia. Maksudnya dia tak nak iklan tu. Tetapi iklan tu mungkin didesign apa dengan dia punya psikografik dia juga, apa tu, demografik dia lah untuk resonate. Tetapi ada juga orang yang tak resonate. Jadi maksudnya lah di Facebook ni dia macam pasar. Dia macam pasar. Pasar tu maksudnya ialah dia memang pasar ramai-ramai kan. So maknanya kita RM2, ikan RM3, dia ramai, dia banyak benda kan. Ada orang tak suka dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tengok di YouTube sebenarnya lah, orang mencari sama dengan Google. Betul tak? Orang dah mencari. So orang ni lebih targeted. Clear? Okey, alright, betul. lebih targeted. Okey, suara saya lebih perlahan. Suara saya pelan sangat ke? Kuat. Kuat je kan? Mic jauh? Seriously? Tak adalah, semua normal kan. Saya double check dekat sini. Okay, mungkin you kena upkan volume. Okay, very good Alim. Okay, Cik Alim, saya nak you punya YouTube sekarang. Apa link dia? Ataupun Halim Danga. Okay, YouTube.com di Halim Danga sambung. YouTube Danga tu macam mana je dia? Sekejap saya type dulu. DANGA. Danga, okay. Very good. You pun dah optimize you punya YouTube. Okay. Okay, saya akan buka YouTube Cik Alim Danga. Cik Alim Danga, okay. Okay, Cik Alim. Ni ada satu recommendation sikit saya nak bagi pada you. You pun ada buat blog. Oh, maknanya you agak very good dalam permasalahan ni. So, ada reason kenapa saya cerita benda ni. Kan? Kalau yang tertanya pada saya ialah sebab ini adalah latihan ciri khas untuk fokus kepada agensi memahami dengan lebih lanjut lah macam mana untuk memahami audience. Dan kenapa saya reason bagi ni lah, saya nak bagi contoh real time. Saya tak nak cerita kisah saya sebab saya ni not important dalam cerita ni. Yang important lah you semua ni. Real time. Cik Halim kat sini. Real time. Cik Rizal. Real time. Hajar. Situasi sebenar. Saya nak pergi situasi sebenar. Saya bukan buat presentation. Saya bukan juga so-called expert nak mampus, nak kena ni. Tak ada. Saya nak cerita the real thing. Okay? So saya nak cerita benda ni. Alright. So sekarang ni saya akan pergi kepada, itu boleh dengar tak? Kadang-kadang terputus suara saya. Jelas, okay, double check. Okay, saya akan pergi dekat sini. Saya rasa should be fine. Okay, saya check. Saya double check saya punya suara. Mungkin ada setting saya off kan. Mungkin ada compressor noise gate ke. Okay, saya tutup noise gate saya. Alright, saya tutup noise gate sebab ada aircon depan saya, jadi saya on noise gate. Sekarang ni saya off noise gate. Saya rasa itu mungkin isu dia. Okay. So sekarang ni saya akan kongsikan itu Halim Danga. Saya akan kongsikan. So why saya cerita benda ni adalah benda yang sangat penting. Why penting ialah supaya kita understand apakah sebenarnya yang kita nak tengok dan juga kita nak gunakan. Okay. Kita tengok Halim Danga. Okay, Halim. Ya. Saya nampak satu benda ialah you dah you ada 1.73 view, maknanya you dah boleh monetize you punya YouTube lah. Betul. Kan? Okay, satu lagi lah saya nampak ialah you dekat depan upload ni tapi you tak edit you punya channel punya depan. You kena editkan dia. Bila you login, you ada bahagian edit sini, you masukkan you punya content depan. Okay. Saya nak tengok video yang you cerita tadi. Okay, video you ialah you kata you pergi hantar barang dan sebagainya kan? Yang okay, nampak? Dekat mana saya nak tengok? Mana-mana? Boleh? Mana-mana boleh. Cari dalam kereta, Cari dalam kereta. Okey, saya ambil satu contoh dalam kereta. Okey. So, video ni walaupun dah lama pun sebenarnya memang orang juga selalu tengok juga kan walaupun dah lama. Ni contoh dalam kereta. Rahsia tambah pendapatan dengan Black G kan? Ni sebagai contoh. Ni saya tak on kalau audio ni. So, video-video yang macam ni rahsia tambah pendapatan satu botol. Okey, very good. Ada call to action kat sini. Very good. Okey. Lepas tu lagi kita tengok lagi, contoh lagi. Ni 271 view. Orang yang memang dah mencari kan. So, saya berpendapat ini good numbers. Pasal orang mencari. Sebab ada you marketing sangat ke? Tak ada kan orang mencari. Orang search, betul tak?
Hello, Cik Alim? Ya, saya. Kan? Orang search. mencari, So, orang mencari. So basically you pandai utilize. Cuma you kena optimize. You dah faham tapi you kena optimize. Itu komen saya. Okey, Very good. baik, So okey. ini salah satu contoh yang saya nampak. Ada cara-cara optimasi. Sangat simple tetapi kita kena konsisten. Saya ada channel YouTube. Saya sangat fokus kepada channel YouTube. Dan make saya ialah beribu-ribu duit sebenarnya daripada sini. Okay? Saya cakap tu bukan dalam nada arrogant. Saya cakap ialah benda ni reality. Saya minta maaf lah. Mungkin nada dan sebagainya. Okay. So jadi apa yang saya nak highlight lah. Ialah benda ni adalah satu benda. Dan kita follower. Zaman ni zaman influence kan. So kita kena influence. So kalau kita agency. Kan kalau kita business bagi. Kita pun kena ada benda yang sama. Kan kita kena ada benda yang sama. Kan macam mana kita nak create content. Itu yang saya nak fokuskan hari ni. Okay. So kita sambung sikit kita punya ni. Sorry saya dalam pasal yang agak pantas. Kerana saya rasa iaitu kita masa suntuk. You mungkin tengok bapak 2 jam. 2 jam aku nak tunggu ni. No, 2 jam adalah sangat singkat. Saya boleh cerita dari segi konsep dan sebagainya. Okay? Tapi saya mungkin boleh praktikkan, you join sekali sekejap lagi dan ada beberapa benda yang saya nak you join sekali. Okay? So sekarang ni saya akan pergi yang ketiga, WhatsApp. Saya nak tanya you sekarang ni, banyak tak you ada grup WhatsApp? You boleh tulis ataupun you boleh share pada saya dari segi guna audio. Okay, saya nak, ramai tak daripada you iaitu ada grup WhatsApp? Berapa banyak grup WhatsApp average you ada? Dan pasal apa? Dan pasal apa kalau boleh share pada saya? Dan pasal apa? Berapa banyak grup WhatsApp dan pasal apa? Pasal apa? Cepat. Berapa banyak you ada, lebih kurang roughly, dan pasal apa? Okey, Hajar kata banyak grup usahawan. Okey? Londas kata ramai Okey, Hisham kata banyak politik, alumni dan kerja. Okey? Tak kira banyak topik. Alright. So, 20 saja Hairun. Oh, Cik Hairun 20. Group support. Very good. So, maksudnya setiap orang menggunakan yang berlainan kan. Okey. So, sekarang ni ada group WhatsApp. Okey. Saya tanya you ada tak, terutamanya saya tengok senario Malaysia Malaysia saya tak tahu lah. Numbers WhatsApp ni besar gila pengguna dia. Kan kalau Vietnam tu dia guna apa nama tu Viber kan. Ataupun Myanmar Viber kan. Kalau di Jepun dia guna Line. Kan ni saya tak tahu, ni saya punya grup kawan lah. Kalau di China obviously WeChat kan. Jadi apa yang saya nak highlight sekarang ni lah, group family yes. Okay, you sekarang ni ada tak daripada grup tu dia forward macam-macam iklan pada you? Ada tak dia forward macam-macam iklan? Kan ada tak forward macam-macam iklan? Dan ada tak iklan tu berguna dan ada tak iklan tu berguna? Sudah tentu jawapan dia yes, betul tak? So point saya sebenarnya saya nak highlight pada you ialah spam. I don't kata spam. Kan? Ada spam, ada macam-macam ada. Ada orang guna WeChat, sebenarnya kita duk gelak budak-budak WeChat. Sebenarnya WeChat is good business punya tools Tambah-tambah you dalam otomotif Okey. Jadi, itu point saya sekarang ni lah. Dan kebanyakan kita banyak iklan makanan. Okey, dan kebanyakan kita dari segi penggunaan WhatsApp ni adalah penggunaan besar-besar. Kita sini pun ada WhatsApp. Jadi maksudnya salah satu pengguna jangan kita lupa ialah WhatsApp dan juga Telegram dan lain-lain itu adalah Telegram So memang ada banyak iklan dan sebagainya. So ini adalah tools yang kita gunakan. Okey. Saya teruskan lagi. Sekarang ni kita nak pergi kepada psikologi Boleh saya teruskan, saya jump terus kat sini Saya nak pergi psikologi. Okey. Saya nak ceritanya tadi lah kita tahu penggunaan tu. Saya bagi sampel tadi. Apa sampel saya? Saya bagi tahu ialah kita guna YouTube ataupun Facebook. Saya tak ceritalah pasal Twitter dan sebagainya pasal terlalu banyak konten satu masa. Tetapi pada masa sama saya nak cerita ialah 2 tools utama. Adakah kita optimize sepenuhnya? Adakah kita menggunakan konten? So persoalan kedua ialah kalau Cik Halim tadi bagi tahu, you ada problem tak nak share konten? Apa aku nak share? Ada problem tak? Ada problem tak nak share konten? Rasanya tak ada masalah lah sebab idea datang bila masa datang tu saya on aja terus. Okey, bila you on itu ada terus tapi pada sama juga sistematik tak? You buat tak? Ini konten ni untuk sebenarnya nak buat sale ni. Aku buat konten ni sebenarnya untuk orang ni faham dulu. Ada tak design konten macam tu? Ataupun you macam ad hoc pakai buat je? Saya pakai buat aje lah sebab tapi memang tengah strategi untuk buat macam story sharing. Berkongsi storytelling. Berkongsi cara berkongsi lah proposition apa sebagainya kan. Okay, very good. So ada Hisham kata ada problem kat Cik Hisham. Satin kata boleh. Okay, nak kena belajar konten. So maksudnya ada orang sebenarnya lah very good. Pada Cik Alim saya rasa you salah seorang yang boleh buat konten impromptu. Maknanya buat je lah, share je lah. Tapi ada orang nak share pun bapak takut tau. Nak ambil rakaman dan sebagainya. Tapi maksudnya you dah one step ahead lah, satu. Nombor 2, dari segi konten, apa yang berlaku ialah kadang-kadang kita duk keluar-keluar konten, kita tak boleh nak susun konten mana yang sesuai. Kita tak design secara sistematik.
Kejap lagi saya tunjukkan macam mana nak design saya sistematik. Saya akan tunjuk template lah. Saya tak boleh nak masuk satu-satu. Kita ada 2 jam, minta maaf banyak-banyak. Tapi saya tunjuk template keseluruhan yang saya buat lah. Personally saya buat kan. Saya tak pernah share dengan sesiapa yang personally saya buat. Okay? Ini first time kan mungkin saya share. Okay, contoh konten sambil tengok drama Korea tu layan juga nyonyot Ice Cream Malaysia ni. Yes, contoh konten. Itu salah satu kita buat lah. Nyonyot dan perkataan dia. Jadi konten tunggang langan. Alah, Mira gelap. Okay, betul konten tunggang langgang. Okay. So selalunya dah lama bersosial media, media ada schedule when to post and when to post. Very good Maritul, betul. So really important, you kena tahu Ella, dia bukan pasal aktif social media, dia panggil content management. Social media ke, email ke, apa ke jadah ke, apa ke barang ke, apa ke baring ke, yang kita kena tahu ialah siapa target audience, kita cerita yang part first tadi. Yang kedua ialah kita kena clear iaitu siapa yang kita nak problem dan masalah dia. Yang ketiga lah macam mana nak tulis content. Konten apa yang menarik? Kalau dia baru, apa dia? Kalau dia dah kenal kita, apa dia? Macam mana kita nak pastikan dia buat tindakan? Macam mana nak bina hubungan? Okay? Ada hubungan. So, jadi benda ni kena clear. So, saya rasa semua orang okey. Semua orang okey ke? Kalau okey, type okey, at least ada kat sini. Kan jangan on je, ada kat sini. Alright. Okay, very good, very good. Aktif macam saya nak aktif sebab kita perlu energy. Kan kita perlu engage sama kita, okay? So, sekarang ni saya akan pergi kepada seterusnya, itu memahami secara sedikit dan saya akan masa terakhir setengah jam kita akan bincang pasal content strategi ya. Okey. Benda ni slide yang saya hantar pada you 40 muka surat tu tak cerita benda ni. You faham tak? Tak cerita benda ni. Tapi yang ni saya hantarlah sebab slide ni slide yang saya buat. Saya jenis orang yang bercakap dengan audience. Maksudnya ialah saya tak boleh pakai apa tu orang panggil? Pukul rata. Saya tak nak pukul rata. So kenapa saya kata saya tak nak pukul rata? The reason saya nak pukul rata ialah setiap orang berbeza. Dan problem saya sekarang ni masalah saya dengan audience sekarang ni, saya boleh kata, saya kenal sebahagian kecil je yang join kat sini. Pasalnya kat sini lah daripada persatuan. Saya faham, saya understand apa persatuan lalu dan saya seorang usahawan. Daripada kosong tak ada apa dan sebagainya macam-macam hal lah kan. Jadi saya faham dari segi strategi je. Tapi contoh saya ialah problem saya sekarang ni, saya cakap tu terang pada ialah, ada sebahagian daripada iaitu agensi yang join. Malaysia Project Corporation. Saya tak kenal sebenarnya. Macam mana dia punya kerja, bidang kerja, skop dan sebagainya. Jadi saya nak advice tu saya jadi general. Kan? Tapi pada masa sama juga saya sedang buat benda ni. Faham tak? Okey, saya nak bagi satu contoh. Kan? Saya nak bagi satu contoh. You pernah dengar tak pasal Visual Advisory Clinic? VAC, Visual Advisory Clinic oleh MPC. Kan boleh tak tulis? Ada yang tahu tak? Saya nak tahu. Tak kisah you tahu ke tak tahu, you tulis. Tahu ke tak tahu? Saya nak buat lebih kurang. Kan? Jadi ini adalah salah satu contoh. Apa dia? Belum, first time dengar. First time saya cakap ni. Jadi dia baru dilancarkan lah obviously. Tapi pada masa sama juga mereka menjadikan sebenarnya expert untuk disusun atau untuk mengikut nexus tertentu. Kan nexus tertentu ni akan ada untuk orang datang minta bantuan dan juga tolong untuk terus jumpa secara online. Macam ni contohlah saya dengan you. Tapi ni kita one to many lah. Obviously kita ada beratus orang kat sini lah kan. Tapi yang tu ialah lebih kurang one to one ataupun small group. Kan macam mana content format tu kena pergi details lah. Cuma saya nak cakap ialah kebanyakan tak tahu. The reason ialah kerana mungkin targeted audience. Kan mungkin certain audience yang memang dah dari segi multinational punya company atau established company dia tahu. Kan tapi apakah yang grassroots ni, yang micro, nano, yang PKS ni, tu mungkin itu problemnya. Okey. So itu mungkin tak tahulah. So kena cari dekat diorang kat mana. Okey. Sekarang ni kita akan pergi kepada seterusnya. Kan kita pergi seterusnya yang dinamakan sebagai, sekejap saya nak tukar dulu benda ni. Okey, kita akan pergi seterusnya.